Dua pelajar dari sebuah sekolah menengah di Pitas yang kritikal akibat keracunan metanol disahkan meninggal dunia. Kedua-dua pelajar berusia 17 tahun itu meninggal dunia masing-masing pada Rabu dan Khamis di Hospital Queen Elizabeth QHE 1 dan QHE 2 Sabah. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, kalau minggu lepas kita ada cerita tentang satu kes yang di mana orang kata benda ni luar daripada kotak kita sendirilah, which is benda ni terjadi dekat negara kita sendiri, negara Islam, negara Malaysia kan. Apa-apa pun kita boleh jadikan kes tersebut sebagai pengajaran. But on this week pun kita terjumpa satu lagi kes guys, yang biasalah kita budak-budak asrama ni, kita nak duduk dengan kawan-kawan, kita nak try benda baru kan. Orang kata selagi muda tu selagi tu kita mencuba, tak? So apa yang dia orang cuba ramai-ramai ni sehinggalah guys menyebabkan kematian. Mula-mula buat suka-suka tapi dah sampai kematian. Benda ni dah jadi tak suka lah. Okay, jom kita layan video macam biasa. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, cerita apa yang kita nak cerita hari ni, cerita dia berkenaan dengan grup pelajar lelaki. Kita kalau cerita pasal grup pelajar lelaki, kita nak ceritalah yang yalah, semua time asrama dulu semua orang ada benda yang dia nak buat, semua benda-benda nakal yang dia nak buat kan. Okay, so apa yang terjadi sebenarnya, apa yang Acap nak cerita dengan korang pada hari ni. Okay guys, korang boleh bayang tak kalau pagi tadi kita main sama-sama, tapi malam ni kita tidur hospital sama-sama. So itulah yang terjadi kepada 27 orang pelajar lelaki asrama di SMK Pinggan-Pingan Pitas Sabah. Okey. Purata umur pelajar-pelajar yang terlibat ni adalah berusia 13 tahun hingga 17 tahun. So apa benda yang dia buat ni? Okey, jom kita cerita semula ataupun kita ungkap kronologi kejadian. Okey. Pada 6 Jun, ada seorang pelajar asrama ni dekat Pitas ni lah, sekolah pinggan-pinggan tu tadi. Dia orang ni adalah planning something. Dia orang nak pergi beli satu botol air berkarbonat jenama 100 plus dan 2 botol spirit di sebuah kedai runcit yang berhampiran dengan asrama dia. Okey, kalau korang tak tahu apa benda tu spirit, korang boleh google lah. Ini adalah salah satu sumber petroleum yang digunakan, ada yang guna dekat senapang angin, and adalah fungsi-fungsi dia tertentu. Spirit ni tau, bukan spirit of the coin tu, tak, ini lain. Ada sumber yang ada chemical kot, kimia dekat situ, tapi ada petroleum. Kau google lah sendiri. Alright, so senang cerita, dia pergi beli 2 botol tadi, dah cantiknya. So lepas dia dah beli, dia pun balik asrama lah. Okay, bila duduk asrama, dia orang pun duduk ramai-ramai, senior junior ni, satu geng, satu kelompok ni duduk sama-sama. And then dia orang buat apa? Dia orang dia orang campur dia orang campur air gas 100 plus tu tadi dengan cecair spirit tu, and then dia goncang, and then dia orang minum. Dia orang kata sebab apa, dia orang ni bawah umur. So kalau nak beli barang-barang ataupun minuman yang beralkohol, kedai-kedai biasa tak bagi. So dia orang advance, dia orang custom sendiri minuman alkohol dia orang. That's why dia orang belilah minuman berkarbonat bercampur dengan spirit tu tadi. Okay, so lepas dia orang nak minum, dia orang dah syahdu tarik punya kan, dia orang pun apa lagi expect lah kan, dah minum beralkohol, mabuk lah ramai-ramai. Biasa orang pakai honeydew, tapi yang ni dia pakai 100 plus, lain sikit. Okay, alright. So lepas dia orang dah minum, dia orang dah lepak, dia orang dah hayal, dia orang dah kayai kan. Tak lama lepas tu 3 orang pelajar daripada mereka yang lain ni mengadu yang dia orang ni sakit perut. Dia tak sihat lah waktu tu. Maknanya tak adalah lepas dia orang dah mabuk tu dia orang terbuat. Mungkin lepas tu dia orang balik asrama ke kan. Dia orang jalanilah aktiviti seharian kat asrama tu macam biasa. Sampailah 3 orang ini muncul dan mengadu kepada warden yang dia ni mengalami sakit perut. Pergi toilet ulang kali, dia badan dah mula tak sedap. Dia bagi tahu warden lah pada malam tersebut. Dan warden apa lagi, bawalah diorang ke sebuah klinik komuniti yang berada dekat dengan sekolah diorang, asrama diorang, untuk dapatkan rawatan awal. And
Lepas dah buat rawatan apa semua, doktor pun check ada ni mungkin kena keracunan makanan. Yelah, makan pun kita tak tahu kan apa yang diorang makan, dan mereka dibenarkan pulang semula ke asrama selepas mendapat rawatan tersebut. Okey, tapi waktu tu doktor ada pesan juga, sebab diorang punya sakit perut ni nampak macam lain macam. Tak macam sakit perut yang lain. So doktor ni ada bagi tahu dengan diorang, kalaulah simptom ini datang balik, diorang risaulah sumber air kotor ke, makanan ke, benda tu affected kan, semua benda tu kan. So bila simptom tu akan jadi lebih teruk, datang balik. Dia pun pesan dengan cikgu lah, kalau nampak murid-murid ni lebih teruk ke, nampak macam lagi sakit ke, datang balik untuk check up. Okay, klinik community kan, biasalah. Dia orang tak ada advance sangat pun, asal bagi ubat, antibiotik, settle lah. Alright, so selang beberapa hari guys, nak jadikan cerita, iaitu pada 8 Jun lebih kurang pukul 6.30 pagi, waktu tengah subuh kot, orang nak semayang, sudah semayang kan. Pihak sekolah ada dapat satu laporan bahawa 3 orang budak yang diorang bawa pergi ke klinik community tadi tu, dia punya keadaan tu dah makin teruk. Macam itulah. Bila pergi check, memang salah. 3 orang budak ni perlu dibawa ke hospital, dan mereka dibawa ke unit kecemasan Hospital Pitas kerana mereka dilihat mengalami sesak nafas dan kekejangan otot di beberapa bahagian badan mereka. Alright, so lepas dia dah hantar apa semua, dia orang bertunggu kat luar, and ketika rawatan, hasil daripada rawatan itu, keadaan 2 daripada mereka ni semakin lama semakin merosot sebenarnya pada waktu itu. And cikgu pun pelik lah, daripada sakit perut biasa sampai ke tahap yang macam ni, dah kenapa? And tambahan pula guys, pada waktu itu diorang ni perlu dihantar ke ward ICU Hospital Queen Elizabeth 1 dan 2 untuk mendapat rawatan yang lebih rapi pada waktu tu. So cikgu dia pun jam. What happened to my student? Kan? They say they stomach ache. Stomach ache, sakit perut je lah. Why? Sampai kena masuk ICU, dia tak faham. Kan? So bila dia tanya pasal apa yang terjadi kepada murid-murid mereka, and yalah, doktor pun bagi laporan perubatan mereka, and of course lah, bila dah dapat laporan perubatan, dia pergilah siasat dengan lebih dalam si warden ni lah. And difahamkan juga guys, beberapa pelajar lain yang terlibat pada waktu itu juga telah pun dimasukkan ke dalam ward Hospital Pitas, dan ada juga yang dihantar ke Hospital Queen Elizabeth disebabkan mereka dah mula sakit perut, pening kepala, dan ada yang sampai muntah-muntah ketika itu. And keadaan kes ini sebenarnya semakin runcing pada ketika itu. Pihak sekolah bekerjasama dengan warden yang ada pada ketika itu cuba menyiasat apakah yang telah berlaku kepada mereka ini. And guys, benda ini telah menjadi besar, which is kes ini pada mulanya di sekolah sahaja, and benda ni telah pun menular di sekitar kawasan tersebut disebabkan laporan kesihatan mereka itu, dan siasatan pihak sekolah membawa kepada satu statement daripada Timbalan Pengarah Kesihatan Sabah, Dr. Asid Sana, yang menyatakan pihak mereka menerima 48 laporan mengenai mangsa yang disyaki keracunan metanol. Metanol ni dari segi orang kata apa, fakta perubatan, saya rasa korang boleh tengok sendirilah, korang boleh check sendiri, which is benda ni boleh bawa mati sebenarnya, metanol ni kan. Alright, and daripada jumlah tersebut, pihak hospital ada mengesahkan 27 pelajar yang pergi masuk hospital, keluar hospital ni, mereka juga mengalami simptom yang sama, which is simptom keracunan spirit. Benda ni dah jadi besar lah. Mula-mula nak jadi kawan-kawan punya cerita, sekarang sudah jadi besar. Alright, and pakar perubatan seterusnya mengambil sampel darah, urin dan spirit untuk mereka menjalankan ujian makmal ke atas apa yang diorang ambil tadi. So guys, benda ni telah pun menjadi satu berita yang sangat besar macam aku cakap tadi. Siasatan pun mula dijalankan daripada ujian makmal dan sebagainya. And pada tanggal 14 Jun, salah seorang pelajar yang dirawat di ICU ketika itu, seorang pelajar yang berusia 17 tahun, telah disahkan meninggal dunia sekitar 4:08 petang. Manakala lagi seorang yang dirawat di ICU itu juga disahkan meninggal pada 15 Jun. So tak jauh lah jangka masa dia akibat kegagalan fungsi
dalam organ mereka. Yang ini kita nak cerita lah hasil daripada ujian makmal, apa benda yang diorang dapat. Alright. Hasil daripada ujian makmal guys, seramai 27 orang pelajar sekolah itu disahkan keracunan metanol. And sampel proksi ujian peratus metanol pula menunjukkan 89% kandungan metanol dalam badan mereka, which is angka yang tidak sihat dan cukup membahayakan kepada badan manusia. And pakar perubatan mengesahkan punca kematian 2 orang pelajar itu adalah disebabkan kegagalan organ macam aku cakap tadi dan juga kecederaan teruk di bahagian saraf otak kerana keracunan metanol tu tadi. And pihak hospital juga mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa bedah siasat ke atas pelajar tersebut kerana mereka mengklasifikasikan kes ini sebagai kes mati mengejut. Yes guys. So kes ni agak straightforward, just macam tu je. Dan benda ni cerita dia pasal kenakalan kita masa when we are young kan. We love to party, drinking and you combine that spirit when 100 plus. Tapi macam mana pun guys, kita bersimpati terhadap pemergian 2 pelajar tersebut dan kita harap kes ini yang berlaku ini dijadikan pedoman kepada generasi yang seterusnya, which is ada yang lagi kan kawan-kawan dia yang lain yang masih lagi hidup, supaya mereka tidak meneruskan benda ni lah. Benda ni macam high counsel sikit lah guys kan. Benda yang tak baik itu kita matikan, budaya yang tak baik itu kita pangkahkan supaya benda ni tak jadi ikutan dan tak, orang kata apa, dibawa ke generasi yang akan datang. Benda yang menghancurkan ni tak ada untung pun untuk kita bawa ke depan. So guys, yang dua asrama tu jaga diri baik-baik. Bukan salah sekolah, salah korang sendiri kalau apa-apa hal jadi. So guys, kita jumpa di video akan datang. See you guys. Assalamualaikum. Bye.